Kita bersyukur memiliki Yesus sebagai juru selamat kita. Dia adalah Allah yang sangat baik. Dia telah menganugerahkan keselamatan buat kita semua. Mari kita memuji, bersorak, karena Dia baik, karena Dia adalah Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Dia. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau, Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau, Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama
ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ibu-ibu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ingin berdoa terlebih dahulu. 姐妹们还没听到之前，我们先做一个祷告。 Tuhan Yesus, kami menyerahkan saat yang penting ini, saat kami boleh mendengarkan firman. 主啊，我们看重这段我们可以听你话语的时间， Berikanlah kami hati, telinga, keseluruhan hidup kami sebagai seorang murid. 赐给我们可以听的耳朵，心可以接受的心灵，成为我们个人的需要， Agar supaya kami bukan hanya pendengar tetapi melakukan. 让我们不单单成为一个行道者、听道者，但是更重要的成为行道者。 Berkati waktu ini, 延伸祝福这个时间， berkati kami semua, 延伸祝福我们所有的， berkatilah firman-Mu. 延伸祝福你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督圣名之求， Amin. 阿门。 Ibu-ibu, mari saya mengajak kita untuk melihat satu bagian dari Alkitab. 姐妹们，我们先打开一处的经节， Kita akan membaca dari surat Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat 10. 就是希伯来书第11章第4到第10节。 Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai 10. 希伯来书第11章第4到第10节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia untuk kita semua. 牧师为我们读，我们注意我们的圣经。 Ibrani pasal 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Demikian, ibu-ibu, pembacaan firman Tuhan kita. 姐妹们，我们读经到此。 Hari ini saya ingin berbagi dengan kita dengan tema warisan iman. 今天我们的经文，我们的学习就是承传信心。 Iya. Saya percaya ibu-ibu kita pernah mendengar lagu ini. 姐妹们，我们一定听过这首歌， Ya, kalimatnya seperti ini. 它的词句好像这样： Dengan imanku kuhadapi semua. 接着是信心，我面对一切； Dengan imanku semua berlalu.
借着信心我度过一切。 Ya, lagu ini mengingatkan selalu pada kita dengan iman, dengan iman. 这首歌提醒我们凡事都用信心， Tetapi realitanya di dalam kehidupan sehari-hari timbul pertanyaan dengan apa kita menghadapi dunia ini. 但是在事实上有问题问我们到底怎么样可以产生这个信心呢？ Ya, mungkin kita menghadapi kehidupan ini, dunia ini dengan pikiran kita, 也许我们面对世界的问题是用我们的视力， dengan perasaan kita, 用我们的情感去面对， dengan kekuatan kita, 用我们的能力来面对它， dengan wewenang kita, 用我们的权利。 atau mungkin dengan uang kita. 也许我们可以用我们的钱来解决问题。 Tentu saja itu semua diperlukan. 当然，这一切是需要的。 Ibu-ibu, jangan memisahkan antara iman dengan apapun yang ada di dalam kehidupan ini. 姐妹们，我们不要把信心与我们生活上的各个领域把它分开出来。 Jangan memisahkan kalau memakai iman berarti tidak memakai pikiran. 我们也不要有误解，就是假如我用信心，我就不用思想了。 Karena pikiran adalah pemberian Tuhan. 我们的思想同样是神所赐的， Tetapi pikiran kita harus ditaklukkan dengan iman. 但是我们的思想要有信心来降服它。 Sebab menurut Ibrani pasal 11, kita percaya kepada Allah bukan dengan pikiran kita. 因为在刚才我们读的希伯来书，我们可以看到我们的信心，我们有信心不是因为我们从思想当中而来的。 Dengan pikiran kita tidak bisa menemukan Allah. 借着思想，我们是找不到神的。 Dengan iman kita tidak bisa membuktikan kehadiran Allah. 用我们的思想，我们是不能 Dengan 证明 pikiran, ya. 神用我们的思想，我们证明不到神的存在。 Tetapi dengan iman. 但是借着信心， Itu sebabnya firman Tuhan berkata kalau kita mau menghadap kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan ada. 所以圣经告诉我们，将我们要面对神的时候，我们一定要有信心，相信神是存在的。 Ya, dengan iman percaya. 以信心来相信。 Jadi di dalam kehidupan ini kita tidak mungkin tidak memakai pikiran kita. 所以，纵然在生活当中，我们不可能没有用到我们的思想， Tetapi kita menghadapi semua ini dengan iman. 但是我们面对所有一切的时候，我们需要用信心。 Ibu-ibu, apakah yang kita sedang persiapkan untuk anak cucu kita? 那姐妹们，我们到底为我们的后代、我们的子孙预备了什么呢？ Hari ini kita berbicara tentang warisan iman. 今天我们是说到传承信心， Mungkin jarang kita mendengar kalau kita akan mewariskan iman kepada keturunan kita. 当然我们很少听到我们把这个信心遗传给我们的下一代。 Biasanya mewariskan harta, 通常我们把遗产遗留给我们的后代， biasanya mewariskan rumah, 通常也是把这个房子遗留给我们的后代， mewariskan tanah. 可能是地图。 Tapi iman, apakah pernah kita percakapkan? 但是我们成佛要把信心说过，要把信心传承给下一代呢？ Tentu saja kita kalau memang memiliki, kita mempunyai, ya kita akan mewariskan tanah, harta kepada keturunan kita. 当然，假如我们有这些物质的话，我们可以把它传承给我们的下一代。 Tetapi jangan lupa kita harus mewariskan iman. 但是不可缺少的就是同样要把信心传承给他们， Iman yang hidup di dalam kita. 就是活在我们里面的信心， Iman yang dilihat oleh anak-anak kita. 就是我们的子孙从我们身体、从我们生活上看到的信心， Iman yang dibicarakan oleh orang lain tentang hidup kita. 就是从别人嘴里看到我们生活里面所产生的信心， Itu yang akan kita wariskan. 这就是我们要把它传承下去的。 Ibu-ibu, iman tidak akan pernah habis. 姐妹们，信心从来是用不完的， Tetapi dunia ini akan habis. 但是这个世界有一天将会末了。 Apapun yang kita miliki
hati-hati bisa habis. 我们所拥有的一切，小心有一天是完全会消磨掉。 Tetapi iman tidak akan bisa habis. 但是信心永远都不会灭了， Itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. 这是神赐给我们的恩典。 Di dalam pembacaan kita hari ini di Ibrani pasal 11, 刚才我们读的希伯来书11章， kita membaca tentang beberapa tokoh di sini. 我们可以看到很多的圣经人物， Kita bisa menyebut mereka sebagai tokoh iman, 我们可以称他们为信心的圣经人物。 ya. Dan tokoh-tokoh ini beberapa itu adalah orang-orang yang sangat kaya. 有几个被提到的人物是在当时非常富有的人， Contoh yang paling nyata adalah Abraham. 最可以选择看到的就是亚伯拉罕。 Abraham seorang yang sangat kaya raya. 亚伯拉罕当时是个非常富有的人， Tetapi yang dicatat di dalam Alkitab bukan soal kekayaannya, 但是圣经记载的不是关于他的财富， tetapi soal imannya. 但是记载他的信心， Itu sebabnya dia disebut sebagai bapak orang beriman. 所以他被称为信心之父。 Nah, ini penting ketika kita melihat kepada kehidupan kita sendiri. 对于我们来说，在反思我们自己的生活的时候， Apakah kita bisa disebut sebagai orang beriman? 我们可以被人称为是有信心的人吗？ Tentu saja kita disebut orang percaya. 当然，我们是被称为是相信的人。 Setiap orang Kristen adalah orang percaya. 每一个基督徒是相信的人， Orang Kristen adalah orang yang beriman kepada Yesus. 一个基督徒是相信耶稣的人， Orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. 一个基督徒是相信三位一体的真神。 Orang Kristen adalah orang beriman. 基督徒应该是有信心的人， Tetapi persoalannya adalah iman yang bagaimana? 问题是这信心是什么样的信心呢？ Karena bisa jadi kita disebut orang percaya, 我们可以被人称为是基督徒， tetapi cara hidup kita tidak menunjukkan iman. 但是我们的生活方式没有表露出我们是一个有信心的人。 Di sini kita membaca di ayat 4 tentang Habel. 在第4节，我们可以读到关于亚伯， Ya, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. 亚伯因着信献祭于神，比该隐所献的更美好。 Apa artinya karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari korban Kain? 这里是什么意思呢？亚伯因着信，他所献的祭便算为美好， Karena dia memberikan korban yang lebih baik. 因为他献上是最好的祭， Dan dia memberikan korban yang lebih baik karena dia percaya kepada Allah. 因为他信神，所以他献上的祭是美好的。 Di dalam dia percaya kepada Allah, dia ingin menyenangkan Allah. 在他相信神之中，他要喜悦神，让神讨喜悦， Sehingga demi untuk menyenangkan Allah yang dia percaya, dia memberikan yang terbaik. 因为他要讨神喜悦，所以他就献上最好的。 Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang tercatat dalam Alkitab. 这就成为在圣经里面所记载的一个信心见证。 Sementara Kain tercatat sebagai orang yang memberikan persembahan yang kurang baik kepada Tuhan. 圣经里记载，该隐所献上的祭是不大完美的。 Kemudian ada tercatat juga di ayat 5, karena iman Henok terangkat. 这里第5节也记载，因为信以诺被接去了。 Artinya Henok tidak mengalami kematian tubuh. 意思说，以诺不像普通人这样死了才被接，而是马上被接走。 Dengan tubuh dia terangkat ke sorga. 就是有这个现在的身体被神接去天国了。 Karena di sini dikatakan supaya ia tidak mengalami kematian. 这里告诉我们，让他没有经过死亡。 Dan ini tercatat sebagai kesaksian hidup Henok. 这在以诺的生活见证当中已经被记载了。 Ya, kita memang tidak ada detail catatan bagaimana Henok hidup dengan Tuhan.
我们没有明确的记载以诺怎么样与神相交的这些细迹。 Tetapi jelas dengan tercatat demikian, kita tahu Henokh pasti hidup bergaul dengan Tuhan dengan intim. 虽然没有记载，但是我们一定相信神与以诺与神是相交的非常的亲密。 Kemudian ada tercatat di ayat 7 juga Nuh. 这里也记载挪亚， Nah, Nuh ini luar biasa. 这挪亚是很特别的， Tuhan punya tugas khusus buat dia. 神给了他特别的使命。 Jadi Tuhan pada waktu itu ingin menghukum dunia. 当时神要惩罚这个世界， Nah, di tengah-tengah dunia pada waktu itu Tuhan hanya melihat Nuh seorang yang disebut sebagai seorang yang setia dan taat. 在整个世界当中，神只看到挪亚是唯一有信心又顺服神的人。 Tugas Nuh adalah membuat sebuah bahtera atau kapal besar. 挪亚的任务就是建造一座大方舟。 Dan ibu-ibu tahu berapa lama Nuh harus mempersiapkan kapal ini? 那姐妹们，你晓得吗？建造这个方舟要花多久？ 100 tahun. 整整100年。 Ya, jadi Nuh membangun bahtera, 所以挪亚建造这个方舟， Nuh mempersiapkan makanan di dalam bahtera 在方舟里面积存了很多的食物， karena makanan ini bukan hanya untuk keluarga Nuh, 因为这些食物不单单为他的家人而预备， tetapi untuk hewan-hewan yang nanti akan kumpul di dalam bahtera. 也为了很多他要带进方舟的很多种到不可胜数的动物。 Dan kemudian kita tahu hewan-hewan datang pasangan demi pasangan ke dalam bahtera. 而且我们晓得这些动物自动的一对一对的进到方舟里。 100 tahun. 100年的时间， Lama? 久吗？ Tidak ada di antara kita yang bisa hidup sampai 100 tahun. 我们之间大概没有一个人可以活到100岁吧？ Dan kenapa 100 tahun? 为什么要100岁、100年呢？ Tentu karena lama membangun bahtera itu. 就是因为要很长的时间才能把方舟建好。 Dan ketika Nuh membangun bahtera, itu adalah sebuah kesaksian kepada manusia yang jahat pada waktu itu. 当挪亚建造这个方舟的时候，他对他周遭犯罪的人，这就是一个见证。 Karena semua orang tidak percaya kepada apa yang sedang dilakukan oleh Nuh. 因为所有人都不相信挪亚到底在做些什么， Bahkan Nuh mungkin dianggap orang yang kurang waras. 甚至他们认为挪亚是一个不正常的人。 Karena mungkin Nuh sudah menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini. 也许挪亚也告诉他周遭的人，神要惩罚这个地上所有的人， Tuhan akan menenggelamkan bumi ini. 神要把这个世界把它沉没下去。 Tetapi apakah ada yang percaya? 有人相信吗？ Tidak ada, ibu-ibu. 姐妹们，一个都不信。 Hanya keluarga Nuh saja yang akhirnya ada di dalam bahtera. 只有挪亚以及他的家人在这个方舟里面。 Bayangkan 100 tahun kesaksian Nuh. 我们可以想象，挪亚为这份见证已经用了100年的时间在宣扬， Dan kesaksiannya tidak ada yang percaya. 而且他的见证没有一个人愿意相信。 Mampukah kita setia sekian lama, ibu-ibu? 姐妹们，我们可以做到这么久来凭信心做事吗？ Iman Nuh tercatat. 挪亚的信心被圣经记载了， Dan iman Nuh diwariskan kepada kita. 挪亚的信心传承了给我们。 Demikian juga dengan Abraham, kita sudah tahu cerita Abraham. 同样的，亚伯拉罕这个人物，我们也晓得他的故事。 Abraham adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang sangat penting. 亚伯拉罕在圣经里面是一个非常重要的人物， Karena Tuhan memanggil dia, mempersiapkan dia untuk memperoleh keturunan dan tanah. 因为神呼召他、拣选他，让他可以得到应许之地。 Abraham mendapatkan janji dari Tuhan bahwa dari keturunannya nanti itu akan bertambah banyak. 神告诉亚伯拉罕，从他的后裔要有
很多，好像天上星星这么多的后裔。 Tetapi apakah sampai pada saat kematiannya Abraham memperoleh semuanya itu? 是否直到亚伯拉罕去世，他的应许得到了吗？ Abraham cuman mendapatkan Ishak, Ismail. 亚伯拉罕去世的时候，他的孩子只有以撒以及以实玛利。 Tapi tentu saja ada anak-anak yang lain lagi. 当然还有其他的孩子， Tapi yang penting adalah Ishak. 但是重要的就是以撒， Karena dari Ishak lah keturunan perjanjian itu akan muncul. 因为借着以撒，应许之子就延续下来。 Dan mungkin dari Ishak Tuhan melihat Yakub muncul. 可能从以撒，我们圣经里面告诉我们可以看到雅各。 Tetapi ketika Yakub tidak, Abraham sama sekali tidak lagi melihat keturunan yang lain. 但是直到雅各，亚伯拉罕没有看到在下面的接下来的这些子孙了。 Bahkan tanah yang dia tinggali di tanah Kanaan pun tidak dia miliki. 纵然他在所应许的迦南地，他也还没有拥有。 Padahal itu janji Tuhan kepada dia. 实在的来说，那个应许之地迦南地是神向亚伯拉罕应许的， Abraham tetap setia. 但是亚伯拉罕还是持续的相信， Dia tidak mendapatkan tanah, 他得不到地图， dia tidak melihat keturunannya memiliki tanah Kanaan, 他也看不见他的后裔得到了这个迦南地， tetapi dia percaya, 但是他相信， dia beriman 他有信心， sampai akhir. 直到他岁数的最终。 Ibu-ibu, apakah kita memiliki iman seperti itu? 姐妹们，我们拥有这样的信心吗？ Apakah kita terus beriman kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan penderitaan, mungkin juga sakit penyakit? 在这个生活这么多困难，也许我们正在经历当中，我们有这样的信心吗？ Mungkin di dalam iman kita berdoa tetapi tidak ada kesembuhan untuk penyakit kita. 也许我们以信心来祈求，但是我的疾病还得不到痊愈， Apakah kita tetap akan beriman? 我们还持续要有信心吗？ Apakah beriman berarti harus sembuh? 有信心就意味着一定得痊愈吗？ Ibu-ibu, apakah kita tetap beriman? 姐妹们，我们是否持续有信心？ Ini yang akan kita wariskan, ibu-ibu. 这就是我们要承传下去的， Ini sangat penting secara turun-temurun. 所以一代一代接下去，这是非常重要的。 Dengan iman kita mewariskan kepada anak kita 借着信心，我们把这个信心传承给下一代， dan berharap anak-anak kita akan mewariskan lagi iman itu kepada anak-anak mereka. 借着传承给孩子，孩子可以把它再传承我们的孙子，就是他们的孩子。 Dengan cara demikian 借着这样， Tuhan kita dipermuliakan. 神就被高举、被荣耀。 Ibu-ibu, mari kita mempersiapkan warisan iman kita. 姐妹们，我们预备好我们的这个遗产， Mari kita berdoa bergumul dengan sungguh-sungguh. 我们要不断的纠结，不断的祷告， Ini sesuatu yang sangat serius. 这是一个非常严重的问题。 Karena Tuhan Yesus pernah berkata, 因为主耶稣曾经说， ketika nanti anak manusia datang, apakah akan didapati iman itu? 告诉我们，圣经告诉我们，当人子来的时候，他是否看到我们有这样的信心？ Pertanyaan itu seolah-olah akan dijawab, tidak ada. 这个问题我们可能会回答没有， Tetapi ini tetap sebuah pertanyaan. 但是这个问题持续一定还是这个问题。 Apapun yang terjadi, mari kita persiapkan warisan iman kita. 无论发生什么，我们预备好，我们要把这个信心传下去。 Semoga keturunan kita adalah orang-orang yang terus beriman 希望我们接下来的一代一代都是有信心的人， sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. 直到我们可以等候到主第二次的到来。 Tetap semangat, ibu-ibu. 姐妹们，我们要有劲的。 Semoga yang sedang lemah tubuh dikuatkan Tuhan. 愿正在软弱、身体软弱当中的神坚固我们， Teruslah berharap kepada Tuhan. 不断的持续仰望神， Andalkan Yesus. 只单单仰赖主耶稣。 Mari kita berdoa.
我们来做一个结束祷告。 Tuhan Yesus, berkatilah ibu-ibu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami terus mengandalkan Tuhan saja. Dan kami tahu iman itu begitu penting karena itu adalah anugerah Tuhan. Siapkan kami di dalam mempersiapkan warisan iman ini, agar supaya keturunan-keturunan kami, ya Tuhan, boleh meneruskan iman ini kepada keturunan-keturunan yang berikut. Agar, ya Tuhan, hanya Engkau saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan iman kami. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Inilah doa kami, berkati warisan iman yang akan kami persiapkan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。 Shalom, Tuhan memberkati. 平安，愿神祝福我们。